حدثنا عبد الرحمن الله بن عبد الرحمن الثاني قال اخبرنا اليمان قال حدثنا سعيد بن هذا الاسناد نحوه. قال حدثنا يحيى بن ايوب بن زيد قال حدثنا اسماعيل يعمر بن جعفر بن العلاء بن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا هامه ولا نوم ولا صفر. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا بهير قال حدثنا ابو الزبير بن جابر قال الزبير بن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا ضيرة ولا غول. قال حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان قال حدثنا بهزوم قال حدثني يزيد وهو مستري قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا غول ولا صفر. قال حدثني محمد بن عاصم قال حدثنا روح بن عباده قال حدثني ابن جرير عن اخبرني ابن الزبير جميعا سمع جابر بن عبد الله يقول سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا صفر ولا غول. وسمعت ابن الزبير عند جابر اصفر لكم قولا ولا صفر. قال ابن الزبير الصفر البطن قيل لجابر كيف كان؟ قال كان يقال دواب البطن. قال ولم تفسر الغول. قال ابن الزبير هذه الغول التي تغول. بسم الله. باب لا عدوى ولا ضيرة. Tidak ada sial dan burung hantu. Tidak ada bulan Safar, tidak ada nau bintang tertentu, wala ghaul wala ghul, tidak ada juga jembalang hantu, wala yuridu mumridun ala musih. Dan janganlah tuan unta yang sihat, yang sakit membawa untanya kepada unta orang lain yang sihat. Itu tajuk. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, tiada jangkitan, tiada safar, tiada burung hantu, ataupun ada lagi beberapa makna yang lain. Faqala a'rabi, mendengar katakan Nabi SAW itu, ada seorang A'rabi bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu kenapa unta yang berada di padang pasir itu macam kijang, yang ni galaknya, cergasnya itu. Fayaji'ul ba'irul ajrab, tiba-tiba mari unta yang berkurak, ia bergaul dalam unta-unta yang lain itu, menyebabkan kurak itu pergi kepada kesemuanya. Kenapa begitu? Qala, Nabi SAW bersabda, faman a'dal awal, siapakah yang menjangkitkan kepada yang pertama? Siapakah yang membawa jangkitan itu kepada yang pertama, yang mula-mula? Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tirata wala safar wala hamah, seperti tadi juga. Maka ada seorang Arabi bertanya, wahai Rasulullah, lalu perawi dia menyebutkan sama seperti lafaz hadis Yunus tadi. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan bahawa Abu Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa. Terus ada seorang Arabi berbangun, dia pun menyebutkan sama seperti hadis Yunus dan Salih. Daripada Syuaib, daripada Zuhri, katanya, haddatsani As-Sa'ib ibnu Yazid
Ibni Ukhti Namir, bahawa Nabi SAW bersabda, la adwa wala safara wala hama. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Dia menceritakan kepada perawi di bawahnya, yang Ibnu Syihab, bahawa Rasulullah SAW bersabda, la adwa. Dan dia menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, janganlah, asalnya tidak boleh. Sebab itu nafi dan dalam bentuk khabar, yang ini tidak boleh. Orang yang mempunyai unta yang sakit membawa untanya yang sakit itu kepada unta yang sihat, ataupun kepada unta sihat kepunyaan orang lain. Mana cerita tidak boleh, tetapi cerita di sini, khabar di sini dengan makna nahi, iaitu jangan, maksudnya jangan. Ini orang panggil ayat ini ayat khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Yakni tidak, jangan orang yang mempunyai unta yang sakit membawa kepada unta orang lain yang sihat. Unta dia yang sakit itu jangan dibawa. Qala Abu Salamah, Abu Hurairah menyebutkan kedua perkara ini, kedua-duanya sekali, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La adwa tu sah, dan la yuridu mumridun tu sah. Kedua-dua tu Abu Hurairah sebut. Dia kata, tapi tadi Muhammadi baca tadi kilaihima, dia baca. Di sini kiltaihima. Kiltaihima. Imam Nawawi sebut demikian di dalam semua nuskhah. Kiltaihima dengan ta dan dengan dia. Kedua-dua sekali itu. Dhamir itu aid. Kalau kita kata kilaihima, kedua-dua hadis itu hak tu lebih sesuai. Barangkali orang kemudian dia fikir hak tu lebih sesuai. Yuhaddithuhuma, huma tu dhamir tu balik kepada musanna yang muzakkar, bukan musanna yang muannas. Tak. Sebab tu dia kata kilaihima. Sebab hak munasabah pun kalau kata hadis atau qaulun Nabi, hak sesuainya kilaihima. Tetapi berdasarkan nuskhah, semua Imam Nawawi kata hak ada, dia tengok kiltaihima, bukan kilaihima. Kalau nak kira dari segi nahwunya nampak larilah. Tapi tidak. Tidak gitu kaedahnya. Dia masih boleh lagi dengan takwil lah. Itu kaedah dia. Sebab itu dia kata dhamir ni, kalau kita kata musanna, tasniyah musanna ni, musanna ataupun tasniyah ni untuk muannas, kiltaihima tak sesuai dengan hadis tu muzakkar, ataupun qaulun Nabi itu pun muzakkar juga. Maka kita kena takwil. Itu kaedah dia sebut. Dhamir ini balik kepada kalimah. Qaul tu dengan makna kalimah, ataupun kisah, ataupun masalah, ataupun perkara tadi, dan seumpamanya. Kita boleh takdir. Yang ni Abu Hurairah menyebutkan kedua-dua perkara tu sekali. Kalau lagu tu kiltaihima betul. Kalau tidak jadi tak betul lah, kalau kita tak takwil gitu. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah senyap. Selepas tu daripada menyebutkan la adwa, jadi sabda Nabi la adwa tu dia tak sebut dah. Dia tidak meriwayatkan lepas pada tu. Wa aqama ala an la yuridu, dan dia terus duduk menyampaikan hadis la yuridu mumridun ala musihat tadi. Asal lagi dia tak sebut. Qala, kata perawi, Harith bin Abi Dhubab pun berkata, iaitu anak pakcik Abu Hurairah, sepupu kepada Abu Hurairah. Dia kata, sebelum ni lah, aku duduk dengar kamu, wahai Abu Hurairah, duduk cerita bersama dengan hadis ni, ada hadis asal lagi. Lepas tu ni tak ada sebut dah hadis tu. Apa? Kamu dulu ada sekali dengan sebut ni, kamu sebut asal lagi, iaitu la adwa. Abu Hurairah tak mahu terima, tak mahu mengakui hak tu.
apa yang disebutkan oleh sepupunya itu. Wa qala, dia terus berkata, la yuridu mumridun ala musih. Tu je, dia kata tu. Fama ra'ahu al-Harith fi dhalik hatta ghadiba Abu Hurairah. Bila Abu Harith tu kata lagu tu, Abu Hurairah pun naik marah. Dia pun merungutlah dengan bahasa Habasyah. Faqala lil Harith. Lepas tu kawan tu tak faham. Dia pun kata kepada Harith, "Mu tahu apa aku kata?" Dia kecek bahasa tu. Dia kata tak faham. Abu Hurairah kata aku tak say. Aku tak mahu. Qala Abu Salamah, perawi berkata, iaitu Abu Salamah, demi hidupku, sesungguhnya Abu Hurairah dulu menceritakan kepada kami bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, yang sebelum hak lagi tu. Fala adri, aku tak pastilah. Adakah Abu Hurairah tu lupa hak tu, ataupun salah satu daripada dua ucapan Nabi itu telah memansuhkan yang satu lagi. Itu aku tak pasti. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, beliau menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa. Dan di samping itu beliau menceritakan juga hadis Nabi, la yuridu al-mumrid ala al-musih. Cuma hak ni ada alif lam, tadi tak ada. Sama seperti hadis Yunus tadi juga. Lepas tu dengan sanad satu lagi serupa maknanya dengan hadis sebelumnya. Dan selepas tu riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala hamata wala nau'a wala safara. Semua tadi juga. Tidak ada jangkitan, tidak ada hamah, tidak ada nau bintang, tidak ada safar. Tak ada belaka. Dan dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala ghula. Tidak ada jangkitan, tidak ada sial, dan tidak ada ghul, jembalan. Hak lagi daripada Jabir juga, dia kata la adwa wala ghula wala safar. Begitu pula. Seterusnya Abu Zubair meriwayatkan, dia kata dia dengar Jabir bin Abdullah kata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala safara wala ghula. Kata perawi, saya mendengar, yakni Ibnu Jurayj kata, saya mendengar Ibnu Zubair, Abbas Zubair menyebutkan bahawa Jabir mentafsirkan makna hak tersebut di dalam hadis tadi untuk mereka. Wala safara, tidak ada safar tu. Faqala Abu Zubair berkata, as-safar itu al-batn, perut. Faqila li Jabir, ada orang kata kepada Jabir, lagu mana? Bagaimana perut? Katanya, kana yuqal, orang duduk sebut, orang kata safar ini dawabul batn, iaitu binatang yang ada di dalam perut. Qala wa lam yufassir al-ghul, perawi berkata dia tidak mentafsirkan makna al-ghul. Abu Zubair berkata, ghul itu mengganggu orang, itulah ghul. Iaitu jembalang, hantu yang mengganggu orang, itulah. Bab at-tiyarah wal fa'l wa ma yakunu fihi syum. Ini bab sial, sempena baik, sempena jahat, ataupun sempena buruk dan sempena baik, dan kesialan ataupun kemalangan yang terdapat pada sesuatu, ataupun kesialan. Boleh juga sial kau majar kau apa kita kata, yalah berlaku. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tiyarata, tidak ada sempena buruk itu, tidak ada sial. Boleh juga. Wa khairuha al-fa'l, sebaik-baiknya ialah al-fa'l. Orang bertanya, wahai Rasulullah, apa itu fa'l? Dia kata, al-kalimatus salihah yasma'uha ahadukum, sebutan baik yang didengar
oleh seseorang daripada kamu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan supaya tadi juga, tapi dia tidak ada sebut sami'tu. Dalam hadis Syuaib dia kata saya telah mendengar, sami'tu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang disebutkan oleh Ma'mar sebelum ini. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'l. Tapi saya suka al-fa'l, yakni sebutan yang baik, kalimah yang menyenangkan, ucapan yang baik. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, la adwa wala tiyarata wa yu'jibuni al-fa'l. Supaya tadi juga. Qala, kata perawi, orang bertanya, wa mal fa'l? Apa itu al-fa'l? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kalimatu thayyibah, ucapan yang baik. Seterusnya riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wa uhibbu al-fa'l as-salih. Saya berkenan, saya suka kepada sebutan yang baik. Seterusnya daripada Abi Hurairah lagi seperti itu juga, cuma ada tambahan, la adwa wala hamata wala tiyarata wa uhibbu al-fa'l as-salih. Supaya tadi. Kemudian dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesialan itu ataupun majal, kita kata majal itu, ataupun nahas, apa panggil juga nahas itu, malang itu, sial itu, majal itu dan sebagainya, ada pada rumah, perempuan dan kuda. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa, jangkitan penyakit, tidak ada tiarah, sempena buruk, wa innama syu'mu fi thalathatin, sial hanya ada pada 3 perkara: perempuan, kuda dan rumah tempat tinggal. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibn Umar lagi, beberapa sanad itu banyak tu, tentang asy'um, tentang nahas ataupun majal, sial. Serupa dengan hadis Malik juga. Tidak ada sesiapa pun daripada mereka ada menyebutkan dalam hadis Ibn Umar al-adwa dan at-tiyarah selain daripada Yunus bin Yazid. Itu bezanya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibn Umar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, in yakun minasy-syu'mi syai'un haqqun, jika benar ada sial itu, maka adanya pada kuda, perempuan dan rumah. Dengan sanadnya asal lagi tu dia tidak ada kata haqqun, cuma in yakun minasy-syu'mi syai'un, sekat tu je, fa fidda. Yakni jika malang itu, sial itu ada pun, kalau ada pun sial itu, maka hanya pada 3 perkara. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibn Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in kana syu'mu fi syai'in, ini dengan sanad ni seperti tu, fa fil faras wal maskan wal mar'ah. Itu beza lafaz dia sikit je. Kalau ada pun sial itu, maka hanya ada pada faras, kuda, maskan tempat tinggal dan perempuan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ia ada pun, maka hanya pada perempuan, faras dan maskan. Ia tak ditunggu apa dia? Maksudnya ialah syu'um, sial kalau ada pun. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad lagi, supaya tak di juga. Dan seterusnya riwayat daripada Abu Zubair, dia dengan Jabir menceritakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, jika ia ada pada sesuatu, maka adanya pada ar-rab', yakni tempat tinggal, rumah, khadim,
dan Faras. Faras. Sekat tu dulu kita tengok. Balik semula. Baru ni kan kita duduk baca panjang cerita pasal Sayyidina Umar pergi ke Syam tu. Bila dengar cerita ada wabak di sana, dia pun patah balik kerana sesuatu urusan lah nak pergi ke sana tu. Tiba-tiba dia patah balik. Panjang dah bincangnya baru ni. Cuma kesimpulan yang dibuat oleh Imam Nawawi tu rasanya belum disebut lagi. Oleh kerana banyak faedahnya di situ, kita rasa molek sebutlah. Hak mana ada syarah Muslim Imam Nawawi tu, dia boleh tengok di hujung sebelum bab yang kita baca saat ni sikit hujung. Wa'lam, kata dia, anna fi hadithi Umar hadha fawaid kathirah. Ketahuilah bahawa di dalam hadis Umar, hak sebelum pada ni kita duduk bincang tadi, baru ni, ada banyak sekali faedah, yang ni pengajarannya. Antaranya, pemimpin agung boleh keluar sendiri pergi menjelajah ke negeri-negeri di bawah jajahannya, untuk melihat keadaan rakyat jelatanya dan menghilangkan apa-apa kezaliman yang berlaku, kesusahan yang diderita oleh orang. Begitu juga untuk memenuhi hajat rakyat jelatanya, dan menghapuskan orang-orang yang melakukan kerosakan. Begitu juga lain-lain lagi lah perkara-perkara yang tidak molek yang berlaku dalam negeri itu, biar dia tengok sendiri. Yang ni orang zaman ni panggil pemimpin turun padan. Turun padan. Pemimpin tu tidak duduk dalam istana dia, dalam rumah dia senyap situ, tidak. Tapi dia pergi sendiri. Tidak kata lek kepada menteri besar ke ataupun gubernur ke apa ke, lek tu saja. Di kawasan dia, negeri dia, biar dia tengok. Tidak. Bahkan hak pemimpin hak besar tu dia kena turun juga, dia kena pergi juga. Hak ni dilakukan oleh Sayyidina Umar sendiri dulu lagi, dan sepatutnya kena buat gitulah. Pemimpin tu baru betul, baru dia boleh tengok sendiri apa yang berlaku di dalam masyarakat. Sebab ada kesan dia sebut, antaranya orang jahat jadi takut, orang-orang yang susah dia boleh ada harapan lah. Kalau pemimpin ni mari, ada harapan, ada peluang dia nak cerita. Sebab ada kalanya gapa-gapa dia berhenti tengah jalan tu, ya sekat tengah jalan, tak sapa kepada orang atas. Ni kalau orang atas sendiri mari, dia boleh royak lah. Begitu juga lain-lain. Antara pengajaran lagi, iaitu boleh sambut sambut orang mari, orang besar mari. Kalau menteri besar, dia sambut Perdana Menteri mari. Kalau pegawai daerah, DO kita kata, dia sambut menteri besar dan sebagainya mari. Hak bawah sambut hak atas dia. Itu ada, bukan tak boleh. Itu termasuk di dalam adab juga. Termasuk dalam adab juga. Bila mari dia sambut dan royak kepada dia gapo-gapo, apa yang perlu rakyat ni, apa masalahnya, apa kehendak rakyat, apa masalah yang menimpa mereka, kena sebut. Murah mahal kau gapo kau yang berlaku, senang susah, kena sebut. Pemimpin tu sendiri, dia kena sebut untuk memudahkan kerja. Ini zaman dulu, zaman ni lagi senang kan, banyak kemudahan, alat-alat perhubungan itu. Walaupun ada alat perhubungan pemolek buat lagu ni. Hak ni dilakukan oleh Sayyidina Umar sendiri. Seterusnya, elok berbincang dengan ahli ilmu dan orang-orang yang bijaksana, pemimpin-pemimpin molek dalam perkara-perkara yang baru berlaku, perkara-perkara baru. Dan kena utamakan orang yang patut diutamakan dahulu, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Bila berlaku, dia panggil siapa dia? Muhajirin awalin dulu. Lepas tu panggil siapa dia? Panggil Ansar. Lepas tu panggil siapa dia? Orang-orang tua Quraisy yang Islam kemudian. Dia bicara, dengar pendapat. Tapi dia buat keputusan sendiri setelah dengar semua. Yang ni dalam Islam ni, hak dia naknya pemimpin tu kena ada bicara, bukan jenis diktator. Tidak, bicara.
Perkara-perkara yang baru berlaku, perkara-perkara yang menjadi masalah semasa tu, dia kena bincang. Yang keempatnya, iaitu kena letak orang tu pada taraf masing-masing. Tak boleh tidak jaga taraf itu. Macam di sini, dia Sayyidina Umar mengutamakan muhajirin, lepas tu ansar, yang ni mengikut tertibnya. Hak ni termasuk di dalam adab juga. Yang kelima, harus berijtihad dalam masalah peperangan dan seumpamanya. Seperti mana dalam masalah hukum hakam juga. Masalah hukum kita berijtihad. Orang ni pendapat lagu ni, orang ni pendapat lagu ni, berbeza, tak apa. Dalam masalah perang, mengatur negeri, memerintah negeri pun lagu tu juga ijtihad. Boleh berijtihad. Yang ketujuh, yang ni boleh terima khabar wahid. Khabar wahid, seorang saja cerita kepada kita, orang yang dipercayai, kita boleh pakai dah. Boleh pakai dah. Macam sini, Abdul Rahman bin Auf, dia kata dia ada pengetahuan tentang perkara ni baru ni, iaitu Nabi SAW kata, kalau wabak terberlaku di suatu tempat, jangan pergi. Orang duduk situ jangan tubik. Dia seorang aja. Sayyidina Umar pakar. Ini orang panggil hujjiyah. Khabar wahid, hadis ahad, boleh dipakai. Yang ke-8-nya, ijtinab asbabil halak. Kita kena mengelak diri, menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh membawa kerosakan, kebinasaan, kemusnahan. Kena jaga, terutamanya pemimpin. Yang boleh menyebabkan rakyat dia tu ataupun pengikut dia tu jadi dalam bahaya. Tak boleh dia mendedahkan kepada bahaya. Antaranya lagi pengajarannya, larangan pergi ke tempat yang ada penyakit yang berjangkit ataupun yang merebak dengan cepat itu, dan larangan lari daripadanya. Yang ni jika seseorang itu ada situ, sudah ada situ dah, habislah pengajaran yang dapat dalam hadis itu setakat yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Kan nak kira orang lain boleh nampak orang lain lagi, banyak lagi, biarlah hak tu saja. Babun la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara, dan seterusnya. Ada tajuk ni pula. Tadi royak macam Sayyidina Umar ni, yakin benar dengan penyakit tu, melarat tu. Lama kita kata benda tu patut dijadikan asas dalam kehidupan dan kepercayaan orang Islam. Dia nak ceritanya dah. Dari segi akidahnya tak boleh. Kita kena percaya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Yang kata tidak ada jangkitan penyakit, tidak ada siar, tidak ada gotugoni ni, bukan makna tak ada langsung. Ada sebagai sebab, sebagai adat, sebagai sunnatullah yang Allah telah tetapkan dengan kehendak, dengan izinnya. Hak tu kena faham gitu akidah. Hakikatnya Allah. Kalau nak kira benda tu sendiri, kalau kita kata kuman tu sendiri yang menyebabkan penyakit, dia Allah. Hak lain-lain pula betul lah juga. Dia adalah sebab, alamat untuk memudahkan kita saja. Kalau nak kira penyebab sakit, sembuh, apa semua tu Allah. Itu dari segi akidah, hak dalam. Tapi kita kena mengambil kira sebab musabab tu, hukum sebab musabab, adat ke apa tu, sunnatullah hak biasa berdasarkan pengalaman kita yang lepas, lagu mana, kena ambil kira hak tu. Ni dia nak cerita, nak rayak sebab Islam ni kan ajaran dia hak nombor satu sekali, tauhid, akidah. Hak tu nak jaga hak tu lah. Kalau nampak lari sikit boleh jadi orang keliru, pergi situ semula, balik asal. Akidah tu nak jaga, nak jaga. Adapun sebab itu, ia boleh jadi tidak berlaku, tidak menimbulkan musabab. Boleh jadi ada musabab, tapi sebab tu kita tidak nampak. Sebab kita tidak nampak, macam tidak ada sebab lah. Walaupun ulama-ulama yang kata mesti ada, cuma kita tak tahu. Cuma kita tak tahu, tak cara lah. Tapi zahirnya tak ada lah. Zahirnya tak ada. Boleh berlaku. Ia berlaku dengan kehendak Allah dan izin Allah, kuasa Allah. Dia nak cerita apa dia?
benda tu tidak Allah SWT jadikan, lepas tu lepas. Dia bui dah untuk menjangkitkan penyakit tu, melaratkan penyakit tu kepada kuman misalnya. Lepas pada tu Allah SWT tak tahulah apa cerita ni. Tidak lagu tu. Itu kufur. Percaya lagu tu. Kufur. Tak boleh rusak akidah. Tuhan serah hak tu, lepas tu dia tak tahu. Dia tak ada kuasa. Tak boleh nak campur dah. Kalau hukuman itu mari mesti kena. Tidak, tak boleh lagu tu. Bahkan ada mengikut hukum sebabnya. Tetapi kalau Allah nak sekat, boleh berlaku. Luar biasa lah. Boleh berlaku. Kalau Allah nak bui jadi, tanpa ada hak tu pun boleh berlaku juga benda tu. Sebab mati. Tak ada aksiden pun. Ada aksiden, kita kata mati sebab aksiden. Tak ada aksiden, mati juga. Lagu tu, hak lain-lain pun. Allah SWT yang mematikan itu. Dia kena duduk situ. Begitu juga tak boleh kita kata bukan Allah yang bagi kepada kuman dan sebagainya itu kuasa tu, tapi dia jadi sendiri dengan tabiatnya, semula jadinya. Tak boleh juga, kufur juga, tak boleh. Itu maksud ni semua ni. Nak kejak akidah tu. Takut-takut dah, makanya kita kata Sayyidina Umar buat begini ni makna nak iktiraf, mengakui lah. Jadi benda tu sendirilah yang memberi kesannya. Tidak gitu. Jadi semua ni kalau kita baca hadis kan, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara dan sebagainya, ini la nafi jenis. La nafi jenis, isim dia sudah ada, khabarnya tidak ada. Kalau orang mengaji nahwu dia tahu. La adwa mu'athirah, la tiyarata mu'athirah, ataupun mu'athirah bidzatiha, mu'athirah fil haqiqah. Misalnya kita kata tu khabar dia mu'athirah, yang ni tidak ada jangkitan penyakit, tidak ada sial yang memberi kesan dengan sendirinya, yang berlaku dengan sendirinya tanpa ia menjadi sebab yang Allah SWT jadikannya. Tidak. Tetapi semuanya itu adalah sebab yang dijadikan oleh Allah SWT. Dan Allah tak berkuasa setelah dia ada buat gitu pun, dalam kawalan dia, dalam pengetahuan dia dan semua, dia boleh sekat bila-bila masa. Tidak seperti kita kata bila dia buat jet, supaya orang Jepun buat jet, patah kita lah pula sampai kita tu kita nak pulah lagu mana. Dia tak ada apa, dia tak tahu dah, dia tidak ada kuasa nak menyekat kita. Tidak lagu tu. Kejadian alam daripada sebesar-besarnya, sekecil-kecilnya, perhati belakang. Dia tahu belakang. Dia tahu belakang. Dan dalam kuasa dia, nak jadi tak jadi, sama-sama ada. Tidak penat, tidak letih. Tidak ada masalah tu kepada dia. Tak apalah, kita pergi kepada hadis ni. Hadis Abi Hurairah, dia kata Rasulullah SAW bersabda, la adwa wala safara wala hamata. Arabi pun berkata, lagu mana wahai Rasulullah? Kita tengok unta ni segarlah, galak, meloncat-loncat serupa dengan kijang di padang pasir tu, kata dia. Tiba-tiba mari saya kohak berkurak, duduk bergaul dekat tu, habis kurak habis, kata dia. Lagu mana? Kalau kita nak kata tak ada jakit ni jakit. Kita nak kata mana? Dia kata, Nabi SAW pun kata, hak mula-mula tu mari mana? Siapa wi jakit? Mula-mula. Tu dia guna logik. Hak mula-mula. Hak mula-mula tak ada siapa-siapa. Macam mana berlaku? Hak lain-lain, hak kemudian tu pun hakikatnya Allah SWT jugalah. Cuma kita nampak sebabnya untuk memudahkan kita merawat gapo tu. Tu je. Kalau kita tidak tahu sebab, Allah SWT boleh buat benda tu. Hak mula-mula tu dia boleh buat. Lagu mana? Hak kemudian ni pun walaupun kita nampak ni kait dengan ni kait Allah SWT juga. Allah SWT juga. Dia boleh buat. Jadi semua ni tak ada. Jangan kita ingat. Jadi barulah ada akidah ni, jadi tak takut sangat lah. Tidak takut sangat. Dan tidak ada pemujaan tu. Sebab itulah kita tengok dalam bukan Islam lah, dia puja goni. Sebab apa? Kira-kiranya nak ambil hati hak tu lah. Padahal tu makhluk Allah belaka. Sebab je. Ni jadi kita tidak takut.
tu sia-sia berlaku. Bahkan karut tak ada kena mengena. Duk takut tak tutup pasar. Padahalnya Allah SWT dalam keadaan sudah ada sebab tu dia boleh hapuskan kesan dia, boleh. Tidak berlaku. Sepatutnya mati, tak mati, dia boleh buat. Jadi harapan tu tinggi. Tidak kata putus harapan kalau kena gini tak boleh pergi dah lah, mesti mati. Tak. Tidak gitu. Dengan sebab itu tidak kena orang kata hak nak bunuh. Bunuh kalau sakit sangat kan nak biar mati lah, doktor bunuhlah saya. Cocoklah racun kau gapo kau. Dia panggil mercy killing tu. Tak ada dalam Islam lagu tu. Bunuh kerana kesian ke dia sakit. Sakit-sakit ni dia ada satu hak je, satu peringkat. Kalau dah pensel tak khabar, tak ada gapo. Tak ada gapo. Hak semula jadi. Hak asal, hak Tuhan buat. Hak bius tu kita tak berasa dah. Memang tu kita nampak. Sampai ke satu peringkat, kalau orang buat nyanyi, buat gapo tu dekat pensel, lepas tu tak ada. Tak segar gapo dah. Kalau lepas pada tu dia segar pun, tanya, berasa tak? Tak berasa dah. Sekat tu. Jadi kita tak kena kata lagu tu. Berapa ramai orang yang dia kata mati dah, dia tak ada dah harapan. Doktor pun kata tak ada harapan, hidup. Jangan kita putus asa orang Islam. Kalau doktor pun tak cakap ubat tak jadi, cakap cari ubat tak jumpa, dia tak siap, jangan putus asa. Cari teruskan. Dah Nabi sudah royak dah, siap penyakit ada ubat, ada ubat. Cuma kita tak jumpa. Tu je lah. Ini sebenarnya nak mengemaskan akidah kita, dan supaya kita tidak mudah putus asa dalam kehidupan. Tidak bergantung. Takut banyak benar lah kena takutnya. Kumai lagi, gotu lagi, rima lagi, banyak perkara takut. Lepas tu campur dengan khayalan tahyul, khurafat, banyak benar hak kena takut. Susah lagu tu. Sebenarnya takut kepada Allah, yang mana semuanya takut. Tu betul. Semuanya takut. Kumai kau gapo kau takut lah, kau tunduk kepada dia. Bintang kau sebesar-besarnya, bulan gapo pun semua tunduk kepadanya. Kita sembah tu saja, minta dengan dia, baru senang. Kalau tidak kan beribu juta lah jadi Tuhan, berala. Ni bahagian ni, sembah ni. Dalam keadaan ni bahagian ni. Tak kena tu. Tak kena berlaku. Tapi benda tu berlaku kan. Sepandai-pandai orang, menteri kau, presiden kau, semua. Ni Tuhan kau ni. Ni Tuhan kau ni. Ni Tuhan kau ni. Dia kata Tuhan kau tu betul kau. Hak tu takut hak naik sebenarnya. Hak naik sebenarnya. Begitulah. Jadi gelisah jiwa manusia tu, tak tenang. Sebab itulah dalam Quran dia buat perbandingan. Bayangkan kalau seorang tu, hamba tu dimiliki oleh beberapa orang tuan, dengan hamba yang dimiliki oleh seorang tuan, hak mana senang? Dia dalam Quran dia sebut lagu tu. Hak mana? Kalau tuan ramah, hak ni tuan ni no. Hak ni tuan dia suruh buat gini kan susah, jadi pening hamba tu. Tapi kalau tu rasa senang, dia gitu. Timbul pula kepercayaan lain sama Tuhan tu balah pula. Waktu jadi pecah sini ni, Tuhan balah. Tuhan balah. Pecah bintang ni. Buat apa? Tuhan balah. Hak ni berlaku gini, buat apa kucang? Tuhan balah. Banyaklah pergi, jauh perginya. Sebab itu Islam dia tak boleh. Tuhan. Hak Allah ke penyakit kau, Allah ke sembuh kau, dia lah. Cuma hak tu ada hikmat dalam dunia ni setara tu je. Tak boleh lebih lagi daripada tu. Kalau nak senang berlaku, tak ada penyakit berlaku, itu bukan dunia. Surga ada tu Tuhan buat, tapi bukan masa dia lagi. Kalau kata dunia setara tu, tak boleh pergi dah. Ada lebih, ada kurang. Semua benda lagu tu. Comel setara mana. Kalau ketuk busuk pun tu dia. Kurang dia. Sehat belah mana pun dia ada kurang dia. Hak lemah dia, masa lemah dia, masa jatuh dia, ada. Semua lagu tu. Kalau kata dunia, sesuai lah lagu tu. Kadang-kadang bau wangi hak kita hidup tu kan, cuba kita khayal, bayangkan lebih sikit, dia jadi tak sedap, hacing, supaya kecil tu dunia. Tapi dia pergi sekat tu,
Kalau buka lagi, pergi ke depan lagi, boleh jadi bau tak sedap. Hak tak sedap tu kalau pergi ke depan lagi, boleh jadi bau sedap. Setara tu dunia. Hak sedap tu dalam tak sedap. Hak cuci tu dalam kotor. Sebenarnya setara tu, tak ada nak lebih dah. Dia kemak Tuhan. Tak apalah. Supaya juga sebab kita kata tadi, ni sakit sebab ni. Sakit mesti ada. Dah mati sebab ni. Ada hak tak ada. Kita tak boleh nak sebut sebab. Kalau kata tua, tu muda ada, tu tak ada apa-apa mati. Siapa dia yang buat mati? Kalau kita kata mati tu dengan sebab kuman, kau dengan sebab goni, kau dengan sebab penyakit ni, dah. Tu untuk memudahkan kita. Kemudian hari biar kita belajar. Kalau lagu ni tak ada gini, sekadar tu. Hak sebenarnya mematikan, mengeluarkan nyawa tu Allah. Hak lain tu sebab untuk memudahkan kita saja. Itu je. Orang duk belajar tu atas sebab hak Allah SWT beri untuk memudahkan kita. Dia perhati, dia belajar, dia kumpulkan. Hak tidak belajar tak tahu, hak belajar lebih tahu daripada hak lain. Sekadar tu je. Tapi dia belajar, dia tahu pun tidak suk juga. Siapa masuk dia mati juga. Mati juga. Mati tu siapa buat? Supaya juga di sini. Hak ni alah ke belakang, mati. Hak tu alah ke depan. Iaitu siapa dia yang beri kurang tu kepada hak mula-mula. Siapa dia? Kalau kira zahir tak ada. Kalau mu kata atas dasar jakit dari mana? Kalau dia kena su dengan Tuhan juga. Su dengan Tuhan dia. Kita kata kuman tu tak tahu dari mana. Apa kuman, siapa buat? Situ juga pergi. Situ juga. Seterusnya, la adwa wala tiyarata wala safara wala hama. Faqala a'rabi, seperti juga. Lepas tu Abu Hurairah sebut la adwa, hak sepat tadi lah, seperti kita sebut. Lepas tu lagi hadis dia kata tidak boleh tuan punya unta yang sakit bawa untanya yang sakit tu kepada unta orang lain yang tidak sakit. Ni kan nampak tu sebab dia tak boleh sebab apa? Sebab jadi jangkit lah. Tadi dia kata la adwa, tidak ada jangkitan. Kalau tidak ada jangkitan tu dari segi akidah, pegangan hati kita. Hak zahir kita ambil kira juga sebab Allah SWT buat. Sunnatullah lagu tu. Dia akan jadi jangkit. Ini bukan bermakna tak terima jangkitan penyakit tu. Terima. Tetapi jangan lebih-lebih. Bahaya. Boleh jadi rosak akidah. Dia ada dua. Sebut lalu. Menunjukkan ada. Nabi SAW juga sebutnya. Bahkan dalam hadis yang lain akan datang pun kita akan jumpa. Akan datang kita akan jumpa orang juzam, orang kusta, kena kusta, masuk Islam, nak bai'ah dengan dia. Tak apa, saya sudah bai'ah balik lah. Dia tidak salah. Dia ambil kira hak ni. Tapi nak menetapkan akidah tu, nak bai'ah akidah tidak lulus. Ada kalanya Nabi ajak makan. Mai makan sekali sepinggan dengan dia. Makan. Orang hak penyakit kusta, tak ada apa-apa. Dia nak cerita situ banyak perkara lah. Antaranya kekuatan seseorang, kekuatan tubuh dia, kekuatan jiwa dia tu boleh menyekap. Tapi ada kalanya manusia ni tidak kuat semua. Ada kalanya lemah. Kita tak tahu masa mana kita kuat, masa mana kita lemah. Hak moleknya untuk umum ni, orang umum ni tak sah. Kita kena beringat, berwaspada terus. Jangan mendedahkan diri kepada bahaya. Sebab itu adalah sebab penyakit. Sebab itu diterima. Wa ja'alna li kulli syai'in sababa. Setiap benda kami jadikan sebab. Tu ayat ada. Sebab. Setiap benda ada sebab dia. Cuma kita tak faham lah kadang-kadang apa ada sebab, tak ada musabab. Hak tu mengikut hak biasa untuk kemudahan kita. Kalau tidak nana kita, kalau tak tahu apa punca dia, tak ada orang satu boleh buat. Sebab tak nak pegang belakang. Tak nak pegang belakang. Kalau kita paku lepas tu cabut Kalau kita buat kena molek pun tak siap. Gapo-gapo benda buat tak jadi. Buat lagu lain jadi lagu lain. Tak nak pegang belakang. Bengong manusia dalam kehidupan. Dengan sebab itu Allah SWT buat hukum sebab dan musabab, hukum adab.
Orang panggil dalam istilah Quran sunnatullah. Sunnatullah. Untuk kemudahan kita menjalani kehidupan. Itu je. Lepas tu kita baca tadi Abu Hurairah nak marah. Di sini Imam Nawawi sebut dalam syarah dia ni, Abu Hurairah sebut dua kan, hadis tidak ada jangkitan tu. Lepas pada tu dia sebut jangan bawa unta yang sakit. Lepas tu dia tak sih riwayatkan la adwa. Anak murid dia pun tanya dia lepas apa mula dengar sebut sekali, lepas tu dia tak sih sebut. Dia tak sih mengaku. Bahkan Abu Salamah berkata boleh jadi Abu Hurairah ni terlupa dia riwayat tu, ataupun salah satu daripadanya telah memansuhkan yang satu lagi. Yang ni la adwa wala thiyarata tu kira-kiranya sudah mansuh lah. Dulu ada, lepas pada tu sudah mansuh. Dia kata gitu, dia buat kesimpulan sendirilah. Qala jumhurul ulama. Ini kata Imam Nawawi. Jumhur ulama berkata kita mesti menjamakkan hak ni. Jamak ni kita kompromikan, kita cuba pakai kedua-duanya. Sebab boleh pakai. Tak kena kita nak kata sudah mansuh tu, dia tak sih terima hak mansuh tu. Sebab kedua-dua hadis ini sahih kata dia. Dan cara nak jamak hadis ini iaitu dengan kita mengatakan la adwa, tidak ada jangkitan penyakit. Itu maksudnya ialah menafikan apa yang dipercayai oleh orang jahiliah. Memang dia percaya kuman itu sendiri, ataupun penyakit itu sendirilah penyakit, tak ada kena-mengena dengan Tuhan. Hak tu menafikan hak tu. La nafi jenis tu, nafi hak lagu tu. Dan dia beriktikad bahawa penyakit dan penyakit ni melarat bitab'iha, dengan tabiat dia, semula jadi dia. Dia orang jahiliah dia percaya begitu. Bukan dengan perbuatan Allah, kehendak Allah. Hak Nabi nafi tu hak tu. Kalau dengan kehendak Allah tu berlaku. Kehendak Allah lah hak berlaku, jakit gapa-gapa tu kehendak Allah. Kita kena percaya dengan kehendak Allah segala-galanya. Adapun hadis la yuridu mumridun tadi, jangan bawa hak sakit kepada hak segar. Itu Nabi SAW menganjurkan kita supaya kita menjauhi perkara yang boleh memudaratkan kita. Kita tak tahu lagi, boleh jadi kita pergi pun tak kena, boleh jadi. Tetapi boleh jadi juga kena. Dalam keadaan itu di sisi Allahnya sudah fil 'adah bi fi'lillah. Ma yahsulu ad-darar 'indahu fil 'adah bi fi'lillah ta'ala wa qadarihi, kata dia. Dengan perbuatan Allah, dengan takdir Allah boleh berlaku benda tu. Yang ni mengikut sunnatullah boleh berlaku. Maka janganlah kita pergi tempat-tempat orang lagu tu. Dalam hadis yang pertama dia menafikan adwa, jangkitan itu dengan tabiatnya, dengan semula jadinya. Tetapi dia tidak menafikan boleh berlaku kemudaratan. Yang berlaku dengan takdir dan kehendak Allah, dia tidak menafikan hal itu. Apa-apa yang berlaku dalam dunia dengan kehendak Allah berlaku. Orang duduk berhati. Sebab tu kita kena terima hal itu. Dalam hadis yang kedua, dia menganjurkan kita supaya kita berjaga-jaga terhadap benda yang boleh menimbulkan mudarat kepada kita dengan kehendak Allah dan dengan ketentuan Allah. Ketentuan itu maksudnya sunnatullah lah, kita tak payah dia. Inilah yang kita sebutkan, kita boleh tashihkan kedua-dua hadis dan boleh jamak, kata dia. Inilah yang betul yang dipegang oleh jumhur ulama. Dan kita kena pakai hak ni, kata dia. Lepas tu kata boleh jadi Abu Hurairah terlupa. Payah juga kita nak kata Abu Hurairah ni orang hak Nabi doa ke dia kan. Orang lain ingat hadis, dia tu ingat benar kan, apa yang terlupa. Tapi anak murid dia kata boleh jadi dia terlupa. Aku tak pastilah dia terlupa ke. Ini menunjukkan hafiz pun dia boleh terlupa. Usahakan hadis yang begitu banyak, kalau Quran boleh terlupa. Tapi tidak menghilangkan gelaran hafiz tu. Kalau ada seorang hafiz tu terlupa, kita pun tak saya kata hafiz. Dia tak ada hafiz dalam dunia. Agak-agaknya lagu tu lah. Hafiz Quran pun tak ada, usahakan hafiz hadis. Ini hadis banyak.
Kita boleh terima belah-belah kita kata dia tu hafiz, belah-belah kita kata Nabi doa ke dia pun tidak belah bermakna dia ni jadi sudah tidak serupa manusia lain dah. Dia tak manusia. Kalau manusia dia ada wah terlupa tu. Nabi sendiri pun ada terlupa. Muka orang. Cuma dia terlupa tu benda lagu mana? Tu yang bezanya. Beza dengan kita ni, benda dia terlupa tu benda lagu mana? Hak boleh terlupa. Bahkan ada hadis yang menyebutkan Nabi ada ketika dia tak ingat Quran. Ada ketika, oh, dia mengingatkan aku, kata dia. Sahabat-sahabat sudah hafal ramah dah ayat tu nya. Dia tak ingat. Tak ingat tu bukan tak ingat. Tak ingat betul. Kalau tak ingat betul tak tahulah tu Quran kau gapo. Ni bila orang sebut, dia pun ingat. Dia mengingatkan aku, kata dia. Bacaan dia tu mengingatkan aku. Mengingatkan aku bukan ingatkan aku jadi sebelum pada ni aku tidak insaf. Dah. Ingatan tu jadi terlupa. Ada ketika. Tapi setelah sahabat tu sudah terima sekian ramah dah Quran, tidak terjejas. Serupa juga dengan Abu Hurairah ni. Kalau kata dia terlupa, bukan dia seorang dengar hadis ni. Kalau dia tak ada, orang lain berapa ramai lagi yang meriwayatkan hadis ni. Jabir, gapo semua tu ada meriwayatkan hadis ni. Tidak jadi terjejas. Kalau kita kata memang dia terlupa sungguh, tak ada dah hadis ni. Hadis ni tidak diriwayatkan oleh Abu Hurairah seorang, ramai lagi. Dan kalau kita kata dia terlupa tu dengan sebab macam mana? Sebab kita kata tadi dia hafiz, itu pun tidak jadi masalah. Cuma dia lebih daripada orang yang lain. Tu tidak bermakna dia sudah bukan manusia lagi. Kalau lagi manusia dia kena ada tu. Dia kena ada. Adalah tu hikmahnya. Ada hikmah. Ataupun boleh jadi juga dia tak sebut tu pasal dia fikir lain pula ijtihad dia. Bukan dia tak ingat hadis tu, tapi dia tak sebut. Hak tu. Hak kena jaganya orang ramai ni, jaga sebab musabab. Jaga hak tu. Hak tu dari segi akidah. Akidah tu memanglah lama kan orang duduk begitu tawakal tak tukar lu tak saya berubah, tak takut gapo-gapo dah pergi duduk. Lepas tu kena sakit kau gapo, dah berjakit. Lepas tu kena sakit tu kan. Duduk percaya pula. Ni buat tak kumel lah ni. Buat tak gitu beginilah ni. Orang ni sakit ke mati. Rosak akidah. Baik, kita suruh rakyat. Baik dia senyap. Boleh jadi dia fikir lagu lain pula. Dia tak rakyat tu. Ada sebab lain. Bukan sebab lupa. Tapi kawan tu itu tafsiran dia. Abu Hurairah tak kata dia terlupa. Abu Hurairah tak kata dia terlupa. Kawan tu kata boleh jadi dia terlupa. Saya tidak pastilah. Kalau kita kata dia terlupa, boleh jadi, boleh timbul. Kalau kita kata dia tidak terlupa, tapi dia tak sebut waktu sebab maslahatnya tidak ada pada menyebutkannya. Maslahatnya pada tidak sebut. Hak kena jaga apa dia? Jangan bawa unta hak sakit kepada unta hak segar. Sebab apa? Mengikut hukum sebab dan musabab boleh jadi melarat, boleh jadi penyakit. Hak tu hak perlu orang jaga. Sebab apa? Dan boleh mengancam pula. Kalau dia kena, dia pergi kata lagu lain pula. Dia pergi kata lagu lain pula. Tidak ingat Tuhan. Dan itu boleh bahaya kepada akidah dia. Boleh jadi Abu Hurairah fikir gitu pada masa tu. Dan mengikut kaedah ilmu hadis, kalau seorang perawi dia meriwayatkan sesuatu hadis, lepas tu dia terlupa, hadis dia boleh pakai ke tidak? Kalau katakan ni Abu Hurairah saja je riwayat, hadis dia tu boleh pakai ke tidak? Boleh pakai. Asalkan orang yang meriwayatkan daripada dia tu orang yang dipercayai. Hak ni bukan masalah. Kalau kata Abu Hurairah tu lupa pun, mengikut kaedah hadis boleh pakai. Sebab ni anak murid dia kata dia dengar, dia terlupa, itu masalah dia. Anak murid ni boleh dipercayai. Hak ni ingat boleh. Tu dari segi kaedah hadis. Kalau dari segi sah lagi, kalau katakanlah dia terlupa, tidak jadi masalah. Sahabat lain ramai lagi yang meriwayatkan hadis tu. Kita tidak bergantung dengan dia semata-mata dalam menerima hadis ni. Gitu. Itu beberapa perkara yang Imam Nawawi sebut di sini. Kita nak kata ini sudah mansukh, tak kena, kata dia. Dia bahas ini. Sebab apa? Syarat untuk kita nak kata hak ni sudah mansukh, dimansukhkan oleh hak ni, dia kena hadis itu ta'azzuril jam'i. Tak boleh kita nak jamak. Ni boleh jamak. Boleh kita pakai, boleh kita letak di tempat masing-masing. Tidak bertentangan, tidak bercanggah. Walaupun zahirnya nampak bercanggah, hakikatnya tidak bercanggah. Dari sudut ni hak kata tidak ada jangkitan tu, hak kata jangkitan tu dari sudut ni. Yang kedua syarat dia, kita kena tahu tarikh dia. Hak nasikh tu mesti kena kemudian daripada hak mansukh.
Sini boleh kita tentukan, tak boleh tentukan. Oleh kerana tidak cukup dua syarat ni, kita tak boleh pakai kaedah mansukh tu di sini. Tak boleh. Hak sebetulnya bukan lagu tu, tidak mansukh. Tapi Abu Hurairah tidak lupa hak sebetul. Dia ada maksud lain yang dia tak saya sebut. Seseorang kalau dia tak saya mengajar ilmu, kalau dia pandai pada ketika tertentu, bukan bermakna dia lupa, bukan bermakna dia tak kerti. Dia berasa banyak kerja lain kau, ataupun patut buat lain kau, boleh jadi. Tapi bukan bermakna dia lupa dah, dia tak mengajar tu. Dia ada ilmu tapi dia tak mengajar. Ada sebab lain. Tidak semesti lupa. Ataupun mata pelajaran tu dia ajar pada kelas ni, dia tidak mengajar situ, dia tak sebut lah, dia mengajar hal lain. Misalnya kalau kita kata sistem kelas, itu tidak bermakna dia lupa, dia tak erti. Sebab bukan dia berasa tak perlu, tak kena kalau dia royak pada masa tu. Boleh jadi berlaku. Seterusnya dia kata la adwa wala la safara. La safara. Ini yang kedua ni, hadis yang kedua. La adwa wala safara wala hamata. Ni orang kita pun ada sampai itu. Bulan Safar kau tak boleh buat kau satu, tak boleh bangun rumah, tak boleh buat kenduri menikah, tak boleh. Ni bulan Sia, dia kata bulan Nahas. Nahas, ada tuah. Bulan tuah, bulan Nahas. Tak ada. Ayat tu tak ada kena mengena dengan bulan tu sendiri. Tak ada kena mengena dengan bulan tu sendiri. Hak adanya mungkin pada bulan tu dia hujan kau, jadi banyaklah orang-orang berpenyakit tu kena. Gitu je lah. Sebab lain kebetulan berlaku pada bulan tu. Adalah sesuatu keadaan yang menyebabkan berlaku pada bulan tu. Dan itu bukan suatu ketetapan pun, bukan sesuatu ketetapan pun. Dia benda tu boleh berubah. Cuma kebiasaannya kita kata kalau tempat kita ni hujan tahu tu. Tapi tidak semestinya boleh begitu boleh jadi berubah. Suatu ketika nanti boleh jadi berubah. Sekadar tu je. Tapi kalau nak kata bulan tu, nak letak atas bulan tu bulan Sia, tak kena. Sebab itulah Nabi SAW dia bukan sekadar kata saja. Dia menikah dengan isteri dia berapa orang, termasuklah Safiyah, bulan Safar. Tak ada apa-apa. Dia nak ajarnya jangan percaya kepada khurafat, benda tahyul, bukan. Ni kita tengok kan tempat kita ni apa yang orang kata begitu. Kalau bulan Safar kan adalah ayat tes Safar kata dia. Ayat tes Safar tu maksudnya jadi tele-tele jadi gila. Dia adalah musim tu mungkin keadaan yang menyebabkan ayat tu jadi gitu. Orang tak kaji lagi apa pada musim tu. Pertukaran cuaca ke, kita kata boleh jadi berlaku. Ataupun ada virus ke, orang tak jumpa lagi. Bukan dengan sebab bulan tu, tapi pada bulan tu sesuai dengan dia tu. Cuaca tu sesuai dengan kuman yang tertentu tu. Boleh jadi. Maknanya kita tak boleh duduk percaya letak begitu. Kena kaji kalau gapo-gapo. Gapo dia sebab sebenar. Jangan duduk kata tu ni sebab bulan. Jangan. Dia tak sering kata begitu. Wala hamat. Safar ni ada makna lagi, satu lagi makna dianya, iaitu ulat dalam perut, sakit dalam perut, binatang dalam perut, yang menyebabkan jadi orang ni jadi sakit mati. Itu Safar. Kalau tu serupa dengan penyakit-penyakit lah juga. Dia nak cerita sini, tidak ada yang memberi bekas melainkan Allah. Allah lah yang mengendakinya, cuma melalui sebab benda tu. Binatang, cacing, kuman, gapo kok dalam perut, ataupun hak luar masuk dalam, boleh jadi berlaku dengan kehendak Allah. Itu akidah, tuntutan akidah. Jangan percaya benar tu sendiri, jangan. Kalau kita kata Safar tu dengan makna dawab fil batn tadi, kalau kita kata Safar dengan makna bulan Safar, seperti tadi ada juga yang mengatakan maksud Nabi sini la safara, di sini tidak ada bulan Safar tu. Orang jahiliah dulu dia tukar bulan ni, dia enjok bulan tu. Hak bulan Safar sebenarnya jadi bulan Muharram, jadi tukar. Hak tu dia nak menafikan perbuatan yang seperti itu tak kena. Tetapi hak lebih sesuai di sini ialah Safar yang membawa penyakit. Sebab ada kena-mengena dengan penyakit kan. Sebelum ni cakap penyakit. Hak lain-lain pun jangkitan ke apa tu, ya, jenis penyakit lah. Hak tu hak lebih sesuai. Kita sebut mula-mula tadi. Ayat Safar orang kata
Yang ni musim bulan Safar tu banyak berlaku penyakit lagu tu. Lepas tu kat duduk percayalah pula kepada cerita dongeng-dongeng orang sampai gitu. Duduk katalah pula ni lah macam nikah bulan Safar. Duduk percaya. Jadi letak atas bulan Safar. Padahalnya tak ada, bukan gitu. Bukan gitu. Segala-galanya tak ada kena mengena. Wala hamata, burung hati. Ini salah satu makna dia. Burung hati, tak ada cerita. Orang kita ada juga ni. Ni rupanya zaman jahiliah lagi ada. Dia kata kalau burung hatu tu mari duduk hinggap dekat rumah ataupun dekat pokok dekat rumah seseorang tu, itu isyarat dia nak beritahu tuan rumah tu pun ataupun anak beranak dia tak lama akan mati. Tak boleh percaya lagu tu. Tak boleh percaya lagu tu. Orang duduk dalam hutannya ada lah burung hatu dah. Kalau duduk dalam bandar tak ada burung hatu. Tak ada kena mengena benda tu. Supaya juga orang zaman itu kan, la tiarata. Tiarata tu sempena baik sempena buruk. Sia majar gapo dia. Sebab ni majar motor gapo dia? Kata dia bewak litah kok kiri, mai ikut kanan. Misalnya. Bewak tu namun kau duduk dalam kampung, dalam hutannya ada lah. Tak ada kena mengena. Tu. Tak ada kena mengena. Kalau duduk dalam bandar tak ada bila nak jumpa, kena budak-budak. Kena tengok gambar. Lama-lama je binatang-binatang. Maksud sini dia tak boleh percaya benda-benda lagu tu. Banyak makna dia. Antara maknanya hak tu lah. Lagi makna dia tu, hamah ni apa dia? Bila orang mati kena bunuh, dia macam roh keluar daripada kepala dia. Hak tu lah jadi burung hatunya ataupun burung-burung lain pergi nak menuntut bela. Minta biar orang apa dia bunuh balas lah orang hak bunuh dia. Kalau selagi orang tak bunuh duduk gitu kukuk koksir lah. Itu karut. Ini dia nak rayaknya orang Islam tak boleh percaya kepada benda tahayul, benda khurafat, benda yang bukan-bukan tak boleh. Tak ada kena-mengena. Tak boleh. Orang zaman itu kan macam-macam banyak benda tak boleh. Garai tak boleh jual tengah malam. Jadi papa. Orang duk nego garai siang malam no. Kaya-kaya dia duk kata lagu tu. Lagi banyaklah benda-benda lain. Benda ni tak boleh. Kadang-kadang dia ada maksud lain, tapi orang tua kan dia kecek lagu tu budak-budak. Jangan duduk atas bata tu. Dia kata naik bisu. Dia tak seri pecah bata tu, budak-budak penyek bata tu. Benda-benda lagu tu tak boleh nyapu tengah malam kata dia. Jadi papa. Orang sampai itu rumah dia rumah kayu gelegar tu. Ada setengahnya rendah sangat rumah dia. Lepas tu nak nyuruk masuk cari tu bukan main susah pula dia. Itu sebabnya. Jangan percaya benda lagu tu. Kita kena fikir dari segi logiknya, gapo dia. Tapi kalau rumah tu rumah ni ada lampu elektrik, dalam ni bukan pelita apa sampai itu. Tak nampak gapo dia ada sapu belakang. Pada tu bau. Kalau sebuah rumah dalam ni rumah batu, tak ada dah. Celah-celah gelegar tu tak ada. Nak jatuh gimana? Apa je? Kepala lampu cerah nampak belakang. Macam-macam lah khurafat zaman itu. Tak boleh kerak kuku tengah malam lah. Tengah malam. Namun kerak dengan pisang, ngacik kuku tak ada lagi zaman itu. Kerak dengan pisang tak kena kaya luka. Tu je. Lepas tengah malam pula gelap. Dia tak percaya benda-benda lah. Tak ada semua dalam hadis ke dalam agama. Tak ada. Hak kena pegangan. Itu hak orang tua. Orang tua ni kita kena fikir dengan logik. Gap dia. Benar sama. Benar sama tadi. Dia tak sebi anak dia luka tangan. Kat tangan dalam gelap tengah malam. Tu je. Jangan kita gapo-gapo orang tua dia pegang kemah keming. Betul lagu ni tak boleh. Orang tua pesan. Orang tua ni dia ada batas dia. Kalau hadis tu royak baru betul. Tak boleh lah. Hadis ni nak apa dia? Jangan kita percaya kepada benda hak karut cerita-cerita tak sih lagu tu. Biar betul, biar pasti. Kalau benda tu boleh tahu sungguh tak apa. Kalau ada faedah sungguh kita boleh terima tak apa, bukan tak bui. Ni tak jadi pakat marah ke burung hatu gapo tak apa. Jadi anggap sia burung hatu tu membawa sia, membawa malam. Tak ada kena mengena dengan burung hatu. Buat nyaya ke binatang tu Padahal binatang tu ada faedahnya juga dalam ni kan. Orang apa ni pergi burung hatu nak suruh makan apa ni tikus tu. Di sawah. Ada faedah. Apa tu saya buat? Apa boleh tahan kukuk lah burung hatu lalu tu pergi tu dah.
Mati semacam hak tak ada buah tu pun mati sepetulur juga. Hak tu hak naknya. Jangan duduk percaya benda yang bukan-bukan. Orang cerita jangan telan selalu. Hak tu pengajaran dia. Dan seterusnya sepetullah juga. Wala nau'a wala safara. Ada tambah nau'a. Nau'a ni bintang. Ada juga yang percaya bintang kau ni bila duduk sini, bila jatuh bintang ni, jadi sakit. Bila begini, perang. Bila begini, macam-macam lah. Rugi. Bila begini, macam-macam dia percaya. Itu tak kena. Kalau jadikan bintang tu sebagai alamat berdasarkan pengalaman, tak apa. Bintang buat panduan orang yang duduk di laut. Boleh dalam Islam. Apa ni, tak ada larang. Bahkan dalam Quran sebut litahtadu biha, untuk kamu jadikan panduan bintang tu. Begitu juga dalam perkara-perkara lain. Bila bintang ni menunjukkan musim begini, nak hujan, tak apa. Lagu tu tak apa, anggap sebagai alamat. Hak tak lehnya anggap kita ni hujan dengan sebab bintang tu. Tuhan beri kuasa kepada bintang tu ke, ataupun semula jadi dia tu, dialah yang menentukan urusan hujan. Tu salah. Hak lagu tu tak boleh percaya kepada bintang ni. Tapi kalau untuk ilmu-ilmu lain yang ada faedah dia dan jelas, betul, berdasarkan pengalaman, itu kita boleh jadikan panduan. Dalam Quran pun suruh buat panduan. Bukan tak saya terima ilmu bintang apa dah. Percaya bukan-bukan tu. Hak tu hak tak sih. Dan seterusnya dia kata laghula. Ada sebut laghula, jembalan, hatu. Sepatu tadi juga. Jangan kita kata hatu ni kuasa benar. Siapa puja hatu, siapa tak cara ke akidah kita. Bukan gitu. Tak boleh lagu tu. Bahkan Nabi ada terima hatu ni. Satu kita baca baru ni, innal aina haqqun. Ain, gangguan makhluk halus tu benar. Dia terima. Lepas tu ni dalam hadis ni ada sebut idza taghawwalatil ghilan fanadu bil adhan. Apabila jembalan hantu ni mengamuk, maka kamu bat. Nabi kata fanadu bil adhan. Maknanya dia ada sebut mengamuk. Bila dia mengamuk tu ada kesan dia lah. Cuma dari segi akidah kita, ni nak cerita akidah, kita jangan percaya dia tu ada kuasa. Kita jangan percaya, jangan jadi siapa puja dia pula. Akidah kita rusak. Segala-galanya yang zahirnya kita nampak sebagai sebab tu, di belakangnya yang menentukan segala-galanya Allah, dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Sama ada hatu, kau kuman, kau penyakit, kau gapo, kau Allah. Tu hak akidahnya. Bukan bermakna hak zahir ni kita tak boleh percaya, tak boleh pakai. Tak, kena jaga hak tu. Kena jaga. Dah kata bahaya, itu bahaya. Duk pergi semacam. Buat nganyi pula. Jangan buat nganyi. Buat tak tu kalau tak boleh. Pergi bakar pula, aku bakar dia. Banyak cerita orang zaman itu, cerita betul lah. Dia pergi bakar dalam hutan, bakar pokok, bakar. Lepas tu mari ni berlaku tak jauh daripada Kota Baru, tapi sudah jadi kawasan bandar. Dalam ni orang yang cerita tu ramai cerita. Pergi, dia kata mari nak pergi mana ni, nak pergi rumah tu ayah sekian-sekian nama dia sebutlah. Apa dia baik ramai mari. Kalau tak ada ramai lagu ni, apa baik pergi makan. Yang tuan rumah tu pun kata mari, mana nak jumpa dengan siapa? Nak jumpa dengan dia. Mari naik duduk. Lepas tu tubik pergi, sakit kepala saya. Turun pokok dia tu sakit kepala. Sakit kepala tu tak kekeh dah. Bakar rumah dia, kawasan dia. Itu main. Kita kena jaga benda-benda tu, supaya jaga penyakit tadi lah. Dia tahu dah ada penyakit yang pergi cari. Jangan pergi cari. Sebab kita orang bakar rumah kita. Lagu mana? Tempat duduk kita. Sebab tu tak boleh main-main. Benda ni ada. Cuma Nabi nak orang yang akidah. Hak berlaku begitu pun kehendak Allah, sunnatullah. Begitulah. Kalau orang pun kita pergi bakar rumah dia, mari tekan, marilah kita lah. Lagu tu makhluk lain pun lagu tu juga. Itu sebab Imam Nawawi kata tidak bercanggah. Ada hadis yang lain. Jangan kita kata dia tak ada kesan langsung. Ada. Setakat Allah beri kepada dia tu, dia ada. Ada pengaruh, ada kesan. Dia boleh setakat mana Tuhan beri ke dia. Tapi jangan kita ingat dia ni buat sendiri.
dia ni ada kuasa mutlak, dia ni lebih. Jangan lagu tu. Orang Islam hak paling lebih. Sebab apa? Dia ada Tuhan yang maha berkuasa. Kalau kata hatu dia kuat pun Tuhan lebih kuat. Kalau kata binatang gapo kuat, Tuhan lebih kuat. Gapo bisa, Tuhan lebih lagi. Hak tu lebihnya. Dia nak royak hak tu di sini ni. Dan begitulah. Seterusnya tiarah dan fa'al itu kita sambung seterusnya. Setakat itulah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam wa akhiru da'wah.